بسم الله للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mempertemukan kita pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah kita sempat solat maghrib berjemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah kita dan Allah menjadikan ibadah ini sebagai penerus kekuatan untuk kita terus melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Adapun solat merupakan tiang kepada ibadah kita, tiang kepada agama kita. Dan ibadah solat merupakan ibadah yang pertama yang akan Allah Ta'ala hisab, yang akan Allah Ta'ala hitung di yaumil mahsyar. Yang kedua, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Kerana selawat yang kita baca ini, selawat yang kita sebut ini tidak lain dan tidak bukan, ia merupakan suatu manifestasi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benefitnya ataupun manfaatnya yang kita akan dapat, yang kita akan rasa ialah bila mana kita dibangkitkan di padang mahsyar, bila mana Nabi masukkan senarai nama kita, tergolong dalam senarai orang yang dimudahkan oleh Rasulullah untuk urusan yaumil hisab, maka disitulah barulah kita rasa beruntungnya aku selawat dulu, beruntungnya aku banyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap daripada kita ni biarlah ada satu kenangan, biarlah ada satu amalan kita, kita rasa kalau kita tak buat amalan itu, kita akan rasa galak dalam sehari kita. Ada satu amalan, setiap malam bacalah 1000 kali selawat. Cari apa-apa selawat yang kita rasa seronok, yang kita rasa suka baca 1000 kali. 1000 kali ni tak lama, tak sampai sejam pun. Kalau kita buat secara tertib, insya-Allah sekejap sahaja. Cuma tinggal lagi ada masa ataupun tidak kita nak luangkan masa itu untuk kita selawat. Kalau kita baca dalam suatu kisah, saya tak baca, saya tengok movie dalam Facebook, difilmkan semula kisah Sultan yang terakhir Turki Uthmaniyah. Kerajaan Turki Uthmaniyah jatuh pada bulan Mac tahun 1924. Lebih kurang 700 tahun lebih. Lebih kurang 700 tahun lebih, bermula daripada pengasas Uthman Ertugrul. Bermula daripada Sultan Uthman Ertugrul sehinggalah berakhir tahun 1924, hampir 100 tahun dekat dengan kita, berakhir dengan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sultan Abdul Hamid yang kedua ini seorang yang tegas, dan dia ada satu amalan selawat dia yang dia buat tiap-tiap malam sebelum tidur, akan ada satu selawat yang dia baca banyaklah selawat itu. Saya tak tahu jumlah dia. Nak dijadikan cerita, pada suatu hari datang seorang rakyat dia dalam keadaan yang susah, muflis, datang nak minta bantuan, nak minta tolong kepada dia. Rakyat dia yang susah tadi, dia buat amalan selawat, baca sembahyang hajat sebab dia jatuh muflis.
dengan mendadak. Akhir sekali nak jadikan cerita mimpi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mimpi jumpa dengan Rasulullah, dalam mimpi tersebut Rasulullah sebut, pesan kepada anakku Sultan Abdul Hamid, pesan kepada anakku Abdul Hamid, aku rindu nak dengar selawat dia semalam yang dia lupa. Bila dia dengar begitu, dan Nabi Muhammad sebut dalam mimpi dia, dia kata, pergilah jumpa dengan khalifah untuk selesaikan masalah kamu. Lalu usaha dia pergi jumpa dengan Sultan Abdul Hamid kedua, akhir sekali boleh jumpa. Dia pun ceritalah begini, bahawa aku mimpi jumpa dengan Rasulullah. Rasulullah sebut, aku rindu nak dengar selawat yang kamu lupa nak selawat semalam. Maknanya di situ Rasulullah dengar dan Rasulullah tahu Sultan Abdul Hamid dalam keadaan amalannya rahsia, dia tak bagi tahu sesiapa pun. Tiba-tiba ada orang mimpi jumpa Rasulullah, pesan sebenarnya sebegitu rupa. Alangkah indahnya kalau kita berada di tempat itu. Alangkah rasa beruntungnya kita bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari dalam mimpi orang lain cerita tentang kita, rahsia kenangan kita dengan Rasulullah. Sebab itu saya sebut, carilah peluang untuk kita cipta kenangan dengan Rasulullah sebelum kita meninggal dunia. InsyaAllah mudah-mudahan di akhirat esok-esok pun kita akan jumpa juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsi, dan pada malam ni insya-Allah kita masuk surah yang keempat untuk kitab kita Tadabbur Al-Quran Syekh Adil Muhammad Khalil. Kita dah masuk surah yang keempat, iaitu surah An-Nisa. Suatu surah khusus, tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu penghargaan, meletakkan pada satu taraf yang tinggi bagi orang perempuan. Kalau kita kaji sejarah tamadun India sebagai contoh tuan-tuan, tamadun India sebelum daripada abad ke-17, bila mana suami dia meninggal, si isteri ni kena mati sekali dengan suami. Suami meninggal, isteri kena dibakar sekali duduk. Ada satu upacara, dia bila nak bakar mayat, isteri akan duduk atas mayat bersama dengan mayat suami, dibakar bersama-sama. Ritual ini berakhir pada abad yang ke-17. Sebelum daripada itu pengamalannya begitu. Dan orang perempuan dalam keluarga tidak ada hak bersuara. Tidak ada hak menyatakan demikian, begini. Beza dengan Islam. Islam meletakkan satu taraf yang tinggi kepada orang perempuan. Bahkan sebelum Nabi SAW diutus di Mekah, kaum musyrikin Mekah meletakkan orang perempuan ini sebagai suatu tidak ada nilai, semata-mata untuk melampiaskan nafsu semata-mata. Sebab itu ada kisah-kisah yang kita jumpa ditanam bila mana anak perempuan lahir, anak itu perempuan, ditanam hidup-hidup. Datang Islam, dia meletakkan orang perempuan di suatu tahap yang sangat tinggi, sehingga kan kita orang lelaki tak payah nak sembang kencang kopi jantan dah. Kan? Tak ada satu surah pun Allah Ta'ala letak surah Ar-Rijal. Tak ada surah lelaki, tak ada. Carilah 114 surah, tak ada nama surah lelaki. Adapun orang perempuan ni ada 2 surah khusus digelar sebagai Nisa Al-Kabir dan Nisa As-Saghir. Nisa Al-Kabir yang kita nak bincang malam ni lah, Suratun Nisa. Dan Nisa As-Saghir, surah At-Talaq. Bahkan dalam 7 surah lain, surah Ahzab, surah Al-Baqarah, surah An-Nur, ada sikit surah At-Talaq, surah At-Tahrim, kalau tak silap saya, ada cerita tentang hukum hakam tentang perempuan, tentang orang perempuan. Ini suatu darjat yang Allah Ta'ala letak orang perempuan itu, suatu darjat yang tinggi. Sebab itu kita hargailah orang perempuan yang ada di sekitar kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, orang perempuan ini dia nak selamat ataupun orang perempuan nak masuk syurga mudah sahaja. Dia buat 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama, jaga sembahyang 5 waktu. Wajib tak wajib dia datang solat berjemaah, dia tidak dituntut untuk solat berjemaah, lebih baik dia solat di rumah. Tapi kalau ada kelas pengajian fardu ain dan sebagainya,
maka eloklah dia datang ke masjid ataupun surau solat berjemaah bersama-sama. Yang lebih dituntut solat berjemaah ni siapa? Kita kaum lelaki ni. Yang kaum lelaki ni lebih-lebih dituntut untuk solat berjemaah. Yang kedua, jaga puasa dalam bulan Ramadan, jaga maruah dan mentaati perintah suami. Mentaati perintah suami. Sebab itu kadang-kadang ada yang kita jumpa perempuan-perempuan ni mulut dia agak laser sikit. Akak apa khabar? Alhamdulillah sihat. Makan apa tadi? Makan sekian-sekian. Suami macam mana? Itulah datang ni nak cerita tentang suami. Dia ada mulut tu sikit datang nak bercerita. Dia suka bercerita orang perempuan ni. Tak salah bercerita, cuma kadang-kadang kita kena jaga. Kadang kita tak bercerita pun orang sekeliling kita duk bercerita. Orang ni cerita begini. Yang ni pun datang. Oh patutlah. Lebih kurang jugalah tu. Kan? Sebab itu bila dalam keadaan suasana yang duduk mengumpat begitu, cerita lagi-lagi tentang aib suami. Sebab itu salah satu celaka yang paling besar bagi orang perempuan apabila berlaku perceraian ataupun berlaku keadaan yang buruk dalam rumah tangga, tukang cerita ataupun tukang sebar aib-aib dalam keluarga adalah para isteri. Itu paling celaka, paling buruk sekali. Sebab itu ada suatu hadis, jangan kita marah orang yang duk sebar cerita aib dalam keluarga kita, tapi marah mulut kita yang tukang cerita mula-mula sekali. Sebab itu ulama sebut, ulama ke dalam satu hadis, saya lupa dah. Bila mana Allah Ta'ala jaga aib kamu, jangan kamu buka kepada orang lain. Bila Allah jaga aib kita pada waktu malam, jangan pada waktu siang kita tukang sebar aib-aib keluarga kita. Sebab aib kita yang tersebar kepada orang lain bukan salah orang, salah mulut kita yang mengeluarkan cerita itu mula-mula sekali. Kecuali nak cerita aib ataupun cerita keburukan rumah tangga, apabila berlaku kena pukul ataupun berlaku benda-benda yang tak diingini dalam keluarga, mesti dia cerita. Dia boleh cerita kepada hakim, dia boleh cerita kepada tuan qadi untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah. Sebab itu orang perempuan ni dia ada penjagaan-penjagaan khusus yang dalam Al-Quran dan dalam hadis banyak sebut tentang perkara-perkara ini. Baik tuan-tuan, kita berkenalan dengan Suratun Nisa. Suratun Nisa ini merupakan surah yang keempat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala. Bukan makna kata dari sudut penurunan dia lain. Dia punya tingkat penurunan saya tak ingat nombor berapa, tapi dari sudut turutan surahnya surah yang keempat. 176 ayat itu semua sekali diturunkan di Madinah kecuali satu ayat. Satu ayat ini iaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Peristiwanya berlaku ketika mana Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Bila berlaku Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah ini keturunan dia adalah keturunan yang menjaga kunci pintu Kaabah. Utsman bin Talhah sampai sekarang, keluarga dia lah yang jaga pintu ataupun kunci pintu Kaabah. Dia bukan macam kunci solat kita, bukan macam kunci mangga kita, lain. Tuan-tuan boleh google, lain sikit kunci Kaabah. Itu kunci keturunan yang dijaga oleh Utsman bin Talhah. Dan pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah minta dengan paksa daripada Utsman bin Talhah. Masa itu dia bukan Islam lagi. Minta dengan paksa dibuka kota Kaabah, dibuka Kaabah, pintu Kaabah itu untuk dihancurkan berhala dalam Kaabah itu. Bila Rasulullah masuk, Rasulullah buang semua berhala dalam itu dan Rasulullah solat dalam Kaabah. Rasulullah solat dalam Kaabah. Bila mana habis sahaja solat, datang seorang sahabat Rasulullah iaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, keluarga kita, keluarga Bani Hashim merupakan orang yang menyantuni orang yang pergi haji. Jadi aku nak ambil tanggungjawab nak jaga kunci pintu Kaabah. Nak ambil satu kemuliaan, nak jaga kunci pintu Kaabah." Lalu bila nak diserahkan kepada Abbas bin Abdul Muttalib, Allah Ta'ala turunkan ayat yang satu ni. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan amanah itu kepada orang yang berhak.
Sekalipun pada ketika itu Osman bin Talhah belum masuk Islam. Sekalipun dia bukan Islam lagi, tapi Allah Ta'ala suruh serahkan amanah ini kepada dia. Sebab keturunan dia jaga benda itu. Dan akhir sekali Osman bin Talhah tengok kepribadian Rasulullah apa semua sekali, dia pun masuk Islam. Dan sampai sekarang kunci yang disebut sebagai kunci pintu Kaabah dipegang oleh keluarga Osman bin Talhah. Baik. Surah An-Nisa. Surah An-Nisa kita sebut tadi dalam turutannya selepas Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, surah yang keempat. Surah ini ada 176 ayat. Daripada 176 ayat itu, ulama kira kalimah yang ada dalam surah ini iaitu sebanyak 3762 kalimah. Ni kerja ulama sampai teliti begitu sekali. Kalau kita fikir apa faedah ulama bincang ataupun ulama cari teliti kalimah-kalimah dalam Al-Quran, ni tanda cintanya ulama kepada Al-Quran. Dan kita pun dengan Al-Quran, kalau boleh kita ada satu Al-Quran khas yang kita baca, kita buka seronok dengan Al-Quran itu. Sebab itu guru saya pesan, bila Al-Quran, kita belajar Al-Quran, jangan tukar-tukar Al-Quran. Kita dah belajar dengan satu mazhab, dengan tok guru ini, tanda dalam Quran itu mana tempat wakaf, mana nak ibtidaknya, mana tempat saktah, yang ini baca macam mana, yang ini baca macam mana, supaya bila kita baca selepas daripada kita belajar, kita baca sebagaimana masa kita belajar. Ni kadang-kadang masa belajar betul, baca dengan tok guru, habis belajar lagi betul. Apa sebab? Baca seorang-seorang semua jadi betul. Bismillah pun bismillah, jadi macam-macam. Sebab itu dalam bab bacaan Al-Quran jangan kita buat main, tuan-tuan. Silap hari bulan boleh jadi batal kita punya solat, sebab dia berkait dengan suratul Fatihah. Dia berkait dengan suratul Fatihah. Lagi-lagilah tuan-tuan, kalau kita terdedah dengan ilmu qiraat, ilmu bacaan qiraat, lagi berbeza-beza. Riwayat yang kita baca ni adalah riwayat Hafs an Asim. Imam Hafs bin Sulaiman, dia ambil daripada ayah tiri dia iaitu Imam Asim. Dan kawan sejalur dengan Imam Asim ni nama dia Imam Syu'bah. Imam Syu'bah ni juga ambil daripada Imam Asim. Sekalipun ambil daripada tok guru sama, beza antara Imam Hafs dengan Imam Syu'bah, bezanya Imam Mujahid sebut lebih kurang 520 perbezaan bacaan Al-Quran atau ilmu qiraat. Contoh dalam surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contoh dalam surah Nazi'at, Allahumma salli ala Muhammad, nakhirah, kita baca dengan nakhirah. Beza di situ, satu harakat. Dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu Imam Hafs an Asim. Imam Syu'bah an Asim, dia baca dengan lakum dinukum walidin. Itu antara perbezaan-perbezaan. Sebab itu dalam Minhajul Qasidin sebut, orang yang belajar ilmu ni ibarat orang yang dahaga. Bila dia dahaga, dia cari air. Dan air yang dia minum itu merupakan air laut. Kita minum air laut, di pantai dahaga, minum air laut. Apa kita rasa? Makin lama makin dahaga, makin lama makin dahaga. Itulah sifat seorang penuntut ilmu. Kita belajar malam ni sikit begini. Walaupun kita dengar, oh rupanya surah An-Nisa ini ada 176 ayat. Ada 3762 kalimah. Ada berapa? Ada 16,328 huruf dalam surah tersebut. Walaupun sikit kita baca, biar ada satu keinginan kita nak tahu surah Al-Fatihah ada berapa huruf yang kita duk baca hari-hari. Kita bismillah pun kita tak kira. Bismillah pun kita tak tahu. Kalau orang tanya kita bismillah ada berapa huruf? Bismillah baru nak mengajar. Bismillah ada 19 huruf. Keseluruhan dalam suratul Fatihah ada 143 huruf. Ada berapa kalimah? Ada 29 kalimah.
Tak cukup 29 kalimah kita baca dalam solat, batal solat kita sebab melibatkan rukun. Tak dengar 29 kalimah di telinga, tak cukup rukun qauli, tak cukup 5 syarat rukun qauli. Boleh jatuh, tidak sah kalau tak kena dengan gaya, tak kena dengan cara. Rukun qauli ada 5 syarat. Syarat yang pertama, apa dia? Mesti disebut. Yang kedua, sebutan itu menyebabkan mulut kita ada bergerak ataupun kita sebut miming. Yang ketiga, bila sebut mesti dengar. Yang keempat, bila dengar, yang didengar itu mesti betul. Dan yang kelima, Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat dah. Ada 5 syarat yang menyebabkan rukun qauli kita baru sah. Baru sah. Kalau tak cukup ni, kita baca Al-Fatihah contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar separuh, tak dengar separuh, tak cukup syarat. Sebab tu kita berjaga-jaga dalam bab ini. Tapi janganlah kita duduk tengah-tengah ni sampai orang belakang dekat kolah belakang pun dengar Bismillahirrahmanirrahim. Jangan begitu. Apa orang belakang dengar tak boleh lah pula. Dia mengganggu orang lain. Sekadar dengar di telinga kita. Sekadar dengar di telinga kita. Dia bahaya hari ni kita pakai benda ni. Pakai benda ni. Bila pakai benda ni dia jadi nak kena kuat lagi. Tu. Jangan kita kuat. Telinga tak dengar, dalam mulut pula tak bunyi. Lagi-lagilah teruknya. Keadaan makna kata dalam bab rukun qauli, dalam bab bacaan Al-Quran, nak tak nak ada Al-Quran, ada benda-benda yang kita kena belajar. Begitu juga perbezaan. Saya sebut kenapa perbezaan qiraat ini, supaya kita dalam kepala jangan kita duk sedap, aku ilmu Quran ni talaki 30 juzuk dah ni. Dapat sanad sekian. Jangan kita rasa cukup dengan ilmu itu. Ada berapa? Ada 9 qiraat lain lagi yang kita tak tahu. Ada qiraat lain, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bacaan siapa? Bacaan Imam Hamzah, khusus kepada Khalad an Hamzah. Ihdinaz zira, baca dengan sira. Macam-macam perbezaan dalam qiraat. Sebab itu saya sebut tadi, orang yang belajar ilmu biar masuk sikit tapi kita rasa nak banyak, nak lagi. Itu sepatut bagi seorang penuntut ilmu. Baik, dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ini surah yang khusus Allah Ta'ala cerita tentang perempuan. Yang pertama sekali dalam surah An-Nisa ini, tema-tema ataupun benda penting yang dicerita dalam ini, iaitu apa dia? Yang pertama, membangunkan keluarga yang baik. Kerana keluarga ini adalah suatu inti kepada masyarakat dan beberapa perkara yang perlu dijaga. Yang pertama, dari sudut pemurnian masyarakat daripada benda-benda yang keji. Benda-benda yang keji ni macam mana tuan-tuan? Saya nak sebut pada malam ini, terutama bagi orang perempuan. Kadang-kadang ada benda-benda yang dia anggap benda tu bukan dosa. Itu bahaya. Dia anggap benda tu macam ni sekadar begitu cukuplah. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sebut satu hadis daripada Nabi SAW, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabal yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a ala anfih. Menarik perumpamaan Nabi. Nabi sebut orang mukmin, orang yang ada iman dalam hati dia, dia melihat dosa-dosa yang dia buat itu seperti aslul jabal, seperti dia berada di bawah bukit. Dia duduk di tepi bukit, dia tengok bukit tu adalah dosa-dosa dia, nak hempak diri dia. Itu orang mukmin. Sekalipun dosa yang dia buat itu adalah dosa kecil. Makna kata dia tengok dosa dalam keadaan dosa ni lah akan makan diri aku suatu masa nanti. Tapi berbeza bagi orang yang fajir, orang yang suka buat maksiat, yang derhaka kepada Allah Ta'ala, dia melihat dosa-dosa dia kadhubabin, seperti seekor lalat yang hinggap di hidung dia semata-mata. Orang yang buat dosa, orang yang selalu suka dengan dosa, dia tengok lalat atas hidung dia, sekadar itu sahaja dosa dia. Beza dengan orang mukmin, dia buat dosa sikit, dia rasa berat dosa ni, dia akan ditimpa dengan dosa tersebut. Sebab itu kadang-kadang ada benda-benda yang dalam masyarakat kita dia dah jadi, benda tu jadi macam sekadar begitulah. Contoh saya bagi,
Ada dalam kalangan masyarakat kita, dia anggap aurat ni, tutup aurat ni macam mana? Sekadar pakai tudung semata-mata cukup tutup aurat. Betul atau tidak? Tu kebanyakan dalam masyarakat kita. Naik motor petang-petang, pakai baju t-shirt lengan pendek, tangan tersembur keluar, bajunya ketat, tudung pakai pun singkat, nampak dada. Itulah disebut sebagai tutup aurat bagi orang perempuan. Masyarakat jahiliah pada suatu ketika dulu, disebut dalam riwayat-riwayat, bila mana turun ayat dalam surah An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala suruh tutup daripada kepala, tutup rambut ini sampai ke lengkungan ni. Kalau kita pakai baju lengkungan ini, tutup sampai ke dada. Tutup benda ini. Itu yang berlaku dalam masyarakat jahiliah dulu. Kita jahiliah moden ni lebih teruk daripada jahiliah dulu lagi. Orang jahiliah dulu dia takut sebab apa? Dia pakai tudung, ekor tudung depan ni dia letak di belakang. Ekor jilbab ni dia letak di belakang. Bila letak di belakang nampak dada dia. Itu yang Allah Ta'ala turunkan ayat supaya pakai tudung tutup depan ini. Tutup depan ini. Tapi kita hari ni nampak nak kembali balik ke masyarakat jahiliah. Macam mana? Sekadar pakai tudung tutup kepala cukup jadi suatu yang disebut sebagai tutup aurat. Yang kedua, kadang-kadang ada orang yang bertudung tetapi berbaju t-shirt dengan pendek. Ni saya baca ni apa dia ni tuan-tuan, ini kajian satu universiti pada tahun 2016. Dia buat kajian tentang pandangan masyarakat tentang aurat. Dan hasil yang diperolehi ini beberapa perkara yang dianggap remeh dalam masyarakat. Yang ketiga, bertudung tapi baju kebarong atau kebayanya terbelah kakinya. La haula wala quwwata illa billah. Atas tutup elok, bawah daripada paha ke bawah. Jalan nampak. Yang tu bergegar kepiah tu. Jalan sikit nampak, tapi jarang dah kita jumpa pada hari ni. Ada lagi, jarang dah jumpa. Terutama di pejabat-pejabat tuan-tuan. Orang yang kerja pejabat ke cikgu ke mana, dulu-dulu adalah. Jenis pakai baju ketat, nampak kadang-kadang tu. Nampak dia belah dekat tengah, jalan dia keluar betis. Dah lah tak pakai stocking. Ini benda-benda yang dianggap remeh dalam masyarakat kita. Yang keempat, bertudung tetapi bajunya sendak, sempit, nipis dan memaparkan bentuk kawasan-kawasan yang mudah menggoda. Ini bahayanya. Kadang-kadang dia pakai ketat. Bila pakai ketat, orang lelaki ni suka tengok benda-benda ketat ni. Dia jadi satu pandangan yang menarik mata lelaki. Bila lelaki tengok, dia marah pula lelaki tu. Apa hal tengok aku punya ni? Dah kau pakai ketat, siapa nak tunjuk kat siapa? Sebab itu kadang-kadang ada orang pakai cukup tutup aurat dia, tapi menampakkan bentuk tubuh badan. Ini bahaya. Ini bahaya. Itu tidak dipanggil sebagai menutup aurat. Itu yang Nabi sebut nampak macam tutup aurat, tapi seolah-olah macam bertelanjang. Kadang-kadang ada juga tuan-tuan yang jenis datang surau, bawa kitab begini nak catat ini. Keluar tengok, la haula wala, pakaian dah. Kena jaga. Kita orang yang belajar jagalah, jangan kita buat pahala rasa banyak dah. Rupa-rupanya setiap pahala yang kita buat itu diselangi dengan dosa-dosa. Ini kita kena berjaga-jaga. Yang keenam, bertudung tetapi hanya memakainya di pejabat sahaja, tidak di sekitar rumah, pasar raya dan sebagainya. Juga tidak memakai tudung di hadapan kaum keluarga yang bukan mahram, yang sepatutnya perlu dijaga auratnya. Kadang-kadang pergi kerja nampak tutup aurat elok, balik rumah nak sapu sampah depan rumah berkemban semata-mata. Pakai baju t-shirt, rambut terbuka, bawah terbuka. Itu bahaya. Sebab itu dalam bab aurat ini, sekalipun depan kita kata sepupu, tapi sepupu tu siapa dia? Orang yang boleh menikah dengan kita kan. Kena jaga aurat dia. Sebab itu orang perempuan ulama sebut, sekali perempuan itu tidak boleh disentuh, sampai mati perempuan itu tidak boleh disentuh kecuali nikah. Kecuali menikah. Kecuali budak-budak yang kecil, itu boleh disentuh. Sebab budak-budak pun sampai satu tahap yang tidak menampakkan bentuk-bentuk badan dia. Itu boleh lagi kita pegang, kita makna kata cium apa semua boleh lagi. Tapi sekarang ni pun budak pun bahaya juga tuan-tuan. Dia ada penyakit dia panggil suka budak-budak, suka buat seks ataupun suka benda-benda yang diranjang ni dengan budak-budak. Ada juga penyakit begitu. Kadang bukan budak muda pun, orang tua pun ada juga.
Sebab itu bahaya. Zaman-zaman sekarang ni berjaga-jaga. Yang seterusnya iaitu bertudung tetapi tudungnya dilempar ke belakang leher. Ini perangai orang masyarakat jahiliah. Maka terdedahlah dadanya dari ditutup kain tudung, juga menampakkan perhiasan di leher atau dada seperti rantai leher. Nak tunjuk perhiasan depan ni. Suami beli besar-besar nak tunjuk kat siapa? Dia pun angkat tudung dia tunjuk pada orang. Tu. Kadang-kadang perangai-perangai gini kita orang yang belajar ni tegur-tegurlah anak-anak kita, ahli keluarga kita, daripada makna kata terdedah dengan dosa tanpa kita sedar. Baik. Seterusnya daripada surah An-Nisa ini, Allah Ta'ala sebut tentang kedudukan wanita dalam Islam sangatlah tinggi. Memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam hal warisan. Bahkan terkadang haknya lebih banyak dari laki-laki dalam beberapa keadaan. Baik, dalam Islam kita ada apa dia? Kita panggil sebagai faraid. Dalam bab faraid ada pembahagian dia 1/8, ada asabah, ada lagi anak lelaki apa semua, baki, asabah dan sebagainya. Itu kita belajar dalam ilmu faraid. Kalau dalam pendidikan Islam pada hari ini dia ada dalam satu bab faraid, dalam bab faraid. Tapi ringkas sangat dalam buku teks pendidikan Islam yang anak-anak kita belajar itu. Kalau kita tengok darjah khas pun ada kan. Zaman-zaman kita darjah khas dulu. Ingat lagi ke tidak tak tahulah. Kan? Ingat kenangan, tak ingat ilmu. Itu kebanyakan kita. Oh dulu ayah begini-begini belajar darjah khas. Pagi-pagi pergi sekolah begini-begini cerita kat anak cucu. Sekali cucu tanya, atuk belajar apa dia dulu? Senyap sampai sudah, tak boleh nak cerita. Dia ingat kenangan, dia tak ingat ilmu. Biasalah tu tuan-tuan. Baik. Dalam bab faraid sekalipun kita nampak macam sekali-sekala macam tak berapa adil. Sekali-sekala macam adil, kita kena berjaga-jaga. Jaga-jaga macam mana? Contoh, kita dah bagi ikut faraid. Bagi ikut faraid sekian, yang ni dapat sekian bahagian, yang ni dapat sekian bahagian, yang ni dapat sekian bahagian. Tiba-tiba ada satu orang adik-beradik dalam pembahagian itu, dia kata, kita tak apalah, kita sama rata lah. Mudah sikit, begini-begini. Tapi tak tanya pendapat adik-beradik yang lain. Itu bahaya. Sebab Allah Ta'ala dah bagi hak kepada dia dalam faraid begini-begini pembahagian dia. Tiba-tiba sebab kita dapat sikit daripada harta itu, kita kata tak puas hati. Kita nak sama rata. Tak boleh. Nak tak nak mesti persetujuan daripada semua. Kalau nak sama rata, mesti tanya tiap orang. Yang ni nak berapa, yang ni nak berapa, yang ni nak. Bukan nak berapa, makna kata setuju tak sama rata. Biasa orang yang dapat sikit lah tak setuju. Dia dapat sikit, tak berapa setuju, ni nak kena sama rata. Bahaya tuan-tuan. Kita hari ni orang Melayu paling mudah berbalah, bergaduh adik-beradik sampai tak bercakap, sampai bercerai-berai dan sebagainya. Siapa dia? Punca daripada harta yang ditinggalkan oleh mak ayah. Nak bagi faraid, nak itu, nak ini. Allahu Akbar. Saya ada satu masalah orang telefon hari itu. Ahli keluarga dia ayah. Ayah dia baru meninggal. Ada 2 orang isteri. Dia meninggalkan dengan 2 orang isteri, adalah anak lebih kurang 8 orang. Ada mak. Kalau ikut faraid, mak dia ada hak, isteri ada hak, anak pun ada hak dalam pembahagian faraid. Akhir sekali berlaku perbincangan dalam ahli keluarga, nenek kepada anak dia ni, yang meninggal ini mak dia. Mak dia, anak dia, bila bincang semua sekali, nenek dia kata tak nak terima. Tak nak terima harta anak ni, bagilah kepada cucu-cucu semua. Isteri 2 orang tu pun kata tak payahlah. Bagi kepada mak, bagi kepada adik-beradik, anak-anak semua harta. Selesai masalah. 2 minggu ayah dia meninggal, 2 minggu selepas itu pembahagian harta selesai. Kalau kita fikir dengan logik akal lah. Kita fikir dengan logik akal. Apa keadaan jenazah ataupun apa keadaan ayah dia dalam kubur? Bila mana tak ada berlaku pergaduhan. Tidak ada berlaku sebarang orang kata yang tak puas hati yang dia tinggal atas muka bumi. Senang lenang ayah dia dalam kubur. Anak-anak dapat harta masing-masing, boleh berbakti dengan harta masing-masing. Kita hari ini sampai bertahun-tahun di pejabat besar kecil. Apa sebab? Yang ni tak puas hati, yang ni tak puas hati. Bergaduh pula, tanah aku dapat tepi jalan, yang ini tak dapat tepi jalan. Yang ni lebih seka, yang ni begini, yang ni begini. Disebabkan pergaduhan inilah kadang-kadang tuan-tuan, kita kena berjaga-jaga. Yang penting kita jangan jadi punca kepada pergaduhan itu. Kita jangan jadi punca kepada pergaduhan. Harta banyak ke sikit ke, akhirat esok setiap inci Allah Ta'ala akan tanya. Hartanya aku bagi mu buat apa? Hartanya aku bagi buat apa?
Sebab itu dalam bab ini kita kena berjaga-jaga. Berjaga-jaga, takut harta kita cari nak kesenangan dunia tapi dapat azab di akhirat. Kalau senang dunia, biar senang juga di akhirat dengan harta yang kita cari. Yang ketiga, dalam surah An-Nisa, perbincangan yang besarnya ialah berkaitan dengan silaturrahim, anak-anak yatim dan hak anak-anak yatim. Sebab itu dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang cerita tentang anak-anak yatim ini ada hak dia masing-masing. Sebab itu dalam surah Al-Kahfi kita baca kisah Nabi Khidir dan juga Nabi Musa AS dalam satu perjalanan, ditolong oleh Nabi Khidir membangunkan satu dinding yang roboh, rumah anak-anak yatim. Apa sebab? Anak-anak yatim ini dia ada peluang hidup, dia ada hak dia masing-masing. Kalau kita diberi peluang untuk jaga anak yatim, satu sahaja, kita pastikan hak yang patut dia peroleh, dia dapat betul-betul. Ini kadang-kadang pak saudara, mak saudara dapat hak jaga anak yatim, dia pula tukang balun harta anak tersebut. Sampai umur 18 tak ada harta anak tu. Patutnya dalam satu tempoh yang Allah Ta'ala bagi peluang kita jaga anak yatim, kita jaga betul-betul macam anak sendiri. Satu masa nanti dia akan tolong kita balik. Kan? Ini kadang-kadang Allah, kalau kita tengok dalam drama-drama TV3 banyak sangat cerita-cerita duk ambil peluang daripada hak anak-anak yatim. Yang seterusnya, seluruh hukum daripada syariat ini adalah berkaitan dengan kasih sayang dan tujuannya adalah untuk mengangkat darjat manusia. Sebab itu dalam syariat kita cerita tentang apa sekalipun, cerita tentang solat, itu adalah kasih sayang kita dengan Allah Ta'ala, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam solat, tuan-tuan, kita jaga khusyuk betul-betul. Orang yang jaga solat, insya-Allah Allah Ta'ala akan jaga dia. Orang yang jaga ketika mana angkat takbir solat, jaga khusyuk, jaga tamakninahnya, jaga rukunnya, jaga sunat abaatnya, jaga sunat hayahnya, insya-Allah kehidupan dia pun Allah Ta'ala jaga. Ni kadang-kadang dalam semayang macam-macam ada. Kan macam-macam ada. Duk fikir itu, duk fikir ni, itu yang menyebabkan kadang-kadang mari benda-benda yang menyebabkan solat kita lari daripada khusyuk yang sebenar. Ulama sebut satu tempat dalam solat wajib kita khusyuk. Tempat lain tak khusyuk, tidak dituntut untuk khusyuk. Tapi satu tempat ni wajib untuk kita khusyuk. Mana? Mula-mula kita angkat takbir, Allahu Akbar. Sebab apa? Dalam takbiratul ihram ada dipanggil niat. Kalau kita niat duk fikir kereta dah, tak mari 4 rakaat, tak mari semayang apa, confirm tak sah semayang kita. Confirm tak sah. Semayang lepas tu tak ingat, aku niat ke tidak. Tambah-tambah jadi imam sudah. Bahaya dia bukan kepada dia seorang, kepada masyarakat, kepada makmum yang lain. Dia kalau imam semayang, Allahu Akbar, lupa niat, apa akan berlaku? Dia kena angkat takbir balik. Tapi kalau makmum belakang dalam keadaan Bilal, contoh Bilal tengok, imam lupa niat dah ni, angkat takbir balik kali kedua, Bilal kena batalkan balik solat dia itu, kena angkat takbir niat balik. Sebab makmum tidak boleh mendahului imam. Sebab itu dalam bab niat ni pun kita kena berjaga-jaga dah. Adapun makmum yang lain, contoh belakang ada 10,000, 7,000 makmum yang lain, takkan nak suruh berhenti belakang, berhenti. Saya lupa niat tadi, malu imam tu. Jadi orang yang tak tahu imam tu batal niat, tidak ada masalah. Mana kata boleh teruskan solat macam biasa. Kecuali orang belakang-belakang imam ni, dia tengok imam angkat takbir kali kedua, confirm dia tak ingat niat. Contoh, confirm tak ingat niat, bila tahu begitu, yakin dalam hati dia, imam tak ingat niat, dia kena batalkan, angkat takbir balik. Adapun orang lain, teruskan solat macam biasa. Orang yang tahu sahaja perlu angkat takbir balik. Tu sedikit fiqh dalam bab solat. Saya kena sebut, tuan-tuan, kadang kita kena ada satu masa kita carilah ustaz-ustaz lain dan sebagainya yang cerita tentang bab fiqh ni. Ambil balik fiqh yang berkaitan dengan benda simple, bab solat sebagai contoh. Paling mudah, ambil rukun qauli. Apa dia? Betulkan Fatihah, betulkan tahiyat. Baca depan mana-mana ustaz untuk betulkan solat kita. Sekarang ni kita nak Allah Ta'ala terima solat kita, itu target kita. Allah Ta'ala terima, sah batal solat kita, Allah Ta'ala terima, itu kita nak. Itu level yang agak tinggi sikit lah. Sekarang ni kita pastikan sah ataupun tidak kita punya ibadah kita. Sebab itu ada orang
macam memperlekeh, bukan pelekeh. Ada satu tempat saya bagi kuliah, saya cerita tentang solat. Daripada awal begini. Saya kata di kampung saya, biasanya malam Jumaat kita akan buat malam betulkan tahiyat dan Al-Fatihah dan doa kunut. Nak membetulkan rukun qauli. Dia pergi silap faham. Dia kata dia menganggap saya sebut tu doa kunut termasuk dalam rukun qauli. Habis saja kuliah itu dia pergi jumpa. Ustaz, saya nak betulkan ustaz sikit. Ustaz ada tersalah tadi. Apa dia tersalahnya? Ustaz sebut doa kunut itu masuk dalam rukun qauli. Dia kata setengah jam aku duduk kuliah tadi, 5 minit terakhir dia mari dengar. Kan? Ujung-ujung tu dia mari dengar. Yang dia dengar apa dia? Yang saya sebut, kampung saya biasanya betulkan 3 benda ni. Al-Fatihah, tahiyat dengan doa kunut. Oh, dia kata 3 ni masuk dalam rukun qauli. Ustaz ni tak betul lah ni. Mari tegur begini. Tak apalah, kita terimalah teguran itu. Cuma dalam bab itu dengarlah daripada awal. Itu dunia sekarang ni tuan-tuan. Dunia sekarang ni macam tu. Ada kalimah-kalimah yang ustaz tu duk mengajar begini. Dia potong. Nampak menarik ni, boleh banyak view ni dia kata. Dia potong masuk dalam TikTok, masuk dalam Facebook. Orang pun kata, oh ustaz ni begini dah. Tengok hari ni isu apa dia? Mandi safar. Padahal kita dah selesai lama dah bincang. Bukan kita nak buat ke apa. Orang tanya soalan. Jadi ustaz tu cerita sejarah dia macam mana begini. Tapi ada benda-benda yang tak berapa kena jugalah. Kan? Tapi masalahnya orang-orang yang memang tak berkenan dengan ustaz tu dia ambil sekerat. Dia ambil sekerat. Dia pun kata, oh ustaz ni sokong benda-benda yang kurafat. Habis. Ustaz ni cerita zaman dulu. Ni kadang bukan nak backup tuan-tuan, tapi kita nak betulkan minda kita. Ustaz tu cerita apa dia? Di tanah Jawa suatu ketika dulu mula-mula Islam. Ulama nak betulkan akidah ni macam mana? Dalam rumah ada bahala tak apa, tapi dalam hati mesti tauhidnya kepada Allah. Suatu ketika dulu di tanah Jawa, kemudian daripada itu dibetulkan sikit. Tapi yang diambil apa? Sekerat yang disebut tadi. Dalam rumah ada berhala tak apa, tapi hati tauhid kepada Allah. Habis sebar benda tu. Ni kadang-kadang kita tak nak masuk campur benda-benda begini tuan-tuan. Sebab itu ada satu peribahasa Melayu. Kalau ada cikgu bahasa Melayu betulkan saya lah. Lama dah tak ni. Biarlah gajah bergajah-gajah, jangan pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah sama gajah nak bergaduh ikut dia lah. Ulama nak bergaduh sama ulama ikut dia lah. Kita yang tak reti alih bata lagi ni jangan duduk masuk tengah-tengah bergaduh juga. Kan bergaduh juga. Habislah kena dengan gajah tu. Sebab itu kita orang awam cukuplah sekadar ilmu yang kita ada. Tapi tengok kalau teruk sangat bab kurafat apa semua tu kena tolak, kena lapor pada pihak berkuasa. Bukan kita pula tukang sebar begini. Kan? InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak pencerahan kita berkenalan dengan surah An-Nisa menambah untuk rasa kita kenal lagi surah Nisa. Apa yang Allah Ta'ala cerita ayat pertamanya. Paling menarik muka surat pertama tu bagi orang lelaki. Fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat tu kalau balik semata-mata boleh ayat tu kena pelengkung dengan periuk kalau tak silap tu. Kan? Baik, mudah-mudahan kita dapat manfaat pada malam ini sedikit sebanyak. Apapun kita betulkan ibadah kita dan kita biasakan yang betul ibadah itu, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima di sisi Allah Ta'ala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekolah balik kenapa?